Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Disember 2020 bersama saya Syazwana Amin. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun belum membuat sebarang keputusan mengenai tindakan Timbalan Menteri Peladangan, Industri dan Komoditi Willy Mongin yang dikatakan tidak senonoh di Dewan Rakyat semalam. Honestly, saya tak nampak apa yang terjadi sebab saya ada masalah penglihatan minggu ini. Setelah mendengar penjelasan beliau tu, malam tadi saya berbincang, saya meminta penjelasan yang selanjutnya daripada Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri. Beliau menafikan sekeras-kerasnya membuat perkara begitu. Kemudian saya telah melihat video yang tertular tu banyak kali, malah secara slow motion pun saya tengok. Saya tak dapat pastikan sama ada ianya benar-benar berlaku atau tidak. Ekoran itu, Azhar meminta sesiapa yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang dilakukan Willy itu untuk memfailkan usul kepada jawatan kuasa Parlimen supaya Willy dapat memberikan penjelasan. Semalam Ahli Parlimen Pembangkang mendakwa Willy menunjukkan jari tengah ketika sidang yang dipengerusikan Azhar semalam. Willy bagaimanapun menafikannya. Sementara itu, Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil memaklumkan telah memfailkan satu usul untuk merujuk Ahli Parlimen Tasik Gelugur Syahbudin Yahya kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan berhubung insiden silap kira undian belah bahagi kemarin. Saya bawa usul ini atas peraturan 36/12 untuk rujuk Tasik Gelugur ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan pohon keputusan. Saya ambil maklum, saya telah terima usul itu pagi tadi dan saya sedang menunggu nasihat undang-undang dan saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Sementara itu, sidang Dewan Rakyat hari ini telah meluluskan belanjawan untuk 3 kementerian di peringkat jawatan kuasa melalui undian suara. Tidak ada percubaan untuk undi belah bahagi hari ini dan kebanyakan anggota Parlimen di Blok Pembangkang telah meninggalkan Dewan Rakyat sebelum undian terakhir. Belanjawan yang diluluskan adalah untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan yang terakhir Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P23 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Kami ucap terima kasihlah kepada semua ahli parlimen yang prihatin. Keputusan undian sekarang menunjukkan 8 kementerian telah melalui perbahasan di peringkat jawatan kuasa. 5 belanjawan kementerian diluluskan melalui undian suara, sementara 3 kementerian lain diluluskan setelah Pembangkang dikalahkan dalam pengundian belah bahagi. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim dan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad antara yang membahaskan belanjawan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan awal hari ini. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong gembira dengan kelulusan belanjawan 3 kementerian tersebut dan menyindir pihak pembangkang atas kekalahan undi mereka. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menawarkan diri untuk menjadi saksi dalam kes saman ke atas Ahli Parlimen Gombak Muhammad Azmin Ali. Ini susulan 10 pengundi kawasan itu memfailkan saman terhadap Azmin atas dakwaan menipu dan melanggar kewajipan fidusiari. Menganggap 10 individu terbabit sebagai orang yang berani, Mahathir berkata mahkamah merupakan forum paling sesuai untuk mengesahkan dakwaan-dakwaan yang dikemukakan mereka. Semalam 10 pengundi berdaftar di kawasan Parlimen Gombak memfailkan saman itu dengan mendakwa Azmin menipu dan melanggar kewajipan fidusiari melalui langkah syaratan yang menyebabkan kerajaan PH tumbang pada Februari lalu. Mereka menamakan Ahli Menteri Kanan Perikatan Nasional itu sebagai defendant tunggal. Antara lain, mereka yang mengundi pada PRU ke-14 lalu bergantung pada representasi Azmin ketika itu untuk menyingkirkan BN dan pegawai awam yang korup. Untuk rekod, Azmin menyandang jawatan Ahli Parlimen Gombak selama 3 penggal sejak 2008 melalui tiket PKR. Beliau kemudian meninggalkan parti itu dan bekerjasama dengan UMNO dan BN sebelum menyertai Bersatu.
Kata Mahathir, dia turut difahamkan saman itu dikemukakan kerana Azmin memungkiri sumpah setia selaku ahli parlimen, mengabaikan amanah kepada pengundi untuk kepentingan diri dan tidak menghiraukan janji semasa kempen PRU ke-14. Memetik beberapa hal yang dibangkitkan dalam tuntutan itu, Mahathir berkata semua hal itu juga pernah dibangkitkannya berkali-kali sebelum ini. Kes COVID-19 di Malaysia turun kepada 3 angka hari ini apabila 852 kes baru dan 2 lagi kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 847 merupakan kes tempatan dan 4 lagi kes import. Negeri-negeri di Lembah Kelang melaporkan jumlah kes harian sebanyak 334 kes, iaitu bersamaan dengan 39.2%. Daripada jumlah ini, Negeri Selangor melaporkan sebanyak 249 kes, iaitu 74.6%. Jumlah pelaporan kes harian kedua tertinggi pula dicatatkan oleh Negeri Sabah, iaitu sebanyak 229 kes, iaitu bersamaan dengan 26.9%. Dan diikuti dengan Negeri Johor sebanyak 102 kes, iaitu bersamaan dengan 12%. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 10,686 kes. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan seramai 658 pesakit disahkan sembuh hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 56,969 kes atau 83.8% daripada keseluruhan kes. 2 lagi kes kematian baru diumumkan hari ini menjadikan kes kematian mencecah 365 kes. Kerajaan memberi jaminan bahawa data peribadi dalam aplikasi MySejahtera adalah selamat dan dikawal selia sepenuhnya oleh Majlis Keselamatan Negara. Ia juga dikawal di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Di bawah Akta Perlindungan Peribadi ini makna setiap data yang berkaitan dengan peribadi dilindungi oleh akta ini. Dan ianya merupakan satu kesalahan jika data peribadi dikongsi oleh sesiapa saja. Dan apps MySejahtera ni dari segi ciri keselamatannya mematuhi piawaian antarabangsa di dalam melindungi kerahsiaan dan keselamatan data. Jadi saya rasa bagi saya rakyat tidak perlu bimbang kerana ianya di bawah kerajaan. Beliau berkata demikian untuk mengulas mengenai video yang tular di media sosial yang mendakwa maklumat peribadi pengguna aplikasi terbabit mudah dikongsi. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Ismail mengesahkan pegawainya telah membuat laporan polis mengenai fitnah terhadap dirinya baru-baru ini. Kerana ada laporan yang saya boleh anggap sebagai satu fitnah yang dimaklumkan adalah fitnah yang terancang, yang bertujuan memfitnah pemimpin-pemimpin daripada kerajaan ini. Jadi saya salah seorangnya yang dikaitkan. Jadi, dan saya walaupun sebagai orang politik kita biasa dari segi perkara-perkara seperti ini, tetapi fitnah kita tidak boleh benarkan. Kes kecurian, pergaduhan, rogol dan pecah rumah merupakan antara kes yang paling tinggi dicatatkan melibatkan pelajar sekolah di Johor. Perkara itu diumumkan oleh Ketua Polis Johor Ayub Han Maidin PC. Kebanyakan kita tengok remaja terlibat dalam kes-kes curi motosikal, bergaduh, yang lelaki ni banyak terlibat dalam kes rogol lah. Pecah rumah pun ada tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya peribadi, saya nak fokus itu, saya kata daripada sekolah rendah. Mungkin daripada sekolah rendah kita boleh ajar dia orang bahaya merokok. Benda yang asas tuan-tuan. Supaya mereka tak merokok daripada peringkat awal. Kalau daripada sekolah rendah kita dah didik dia orang tuan-tuan, insya-Allah saya yakin bila mereka beralih ke sekolah menengah, mereka dah ada kesedaran tentang jenayah dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran modul kesedaran jenayah kanak-kanak dan remaja atau MEKAR oleh IPK Johor bersama Universiti Teknologi Malaysia di Iskandar Puteri hari ini. Menurutnya, modul itu untuk memberi kesedaran kepada pelajar akan bahaya dan kesan negatif jenayah
memberi pencegahan awal sekaligus membantu mengurangkan kadar jenayah di kalangan remaja dan kanak-kanak di Johor. Yang seperti mana yang saya katakan tadi, yang paling penting tuan-tuan, fasa seterusnya iaitu fasa pelaksanaan. Kalaulah kita ada modul tetapi bila datang di peringkat pelaksanaan kita leka ataupun kita cuai, saya yakin objektifnya tidak akan dapat capai. Sekarang ni dalam PKPP, so mungkin lepas COVID ini kita akan start melaksanakan modul ini di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi, tuan-tuan. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Ami, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.